Dah mula ke rakaman? Belum lagi. Okay. So, kita nak sambung apa yang kita buat. Saya ada tambah sikit kalau tengok dekat UTM Folio tu. Saya ada tambah slide kamera ganda 3 dalam koordinat kutub ni saya kemas kini hari ni. Maksudnya ni lah nota dia, lebih kurang je. Cuma saya tambah, saya besarkan sikit. Berkaitan dengan contoh yang ke-6, kalau boleh tengok ke-6 tu, kita bincangkan nama juga last week. So kat sini isu dia adalah kalau kita kamikan terus, kita akan dapat jawapan kosong kalau kita buat. Ini selesaikan, percubaan pertama. Ini sama macam minggu lepas lah. Sampai sini. Jadi jawapan kosong. Sebab apa? Sebab yang ni, fasa dia, bulatan ni, dia lengkap satu bulatan daripada theta, daripada kosong sampai 2 pi. Barulah dia lengkap. Tapi yang ni, dia lengkap satu bulatan bukan dengan 2 pi, tapi dengan 1 pi je. 1 pi saja dia mula daripada 4, dia akan kurang kan, sebab 4 ni maksud saya jari lah, ataupun jarak daripada asalan kat sini. Mula-mula 4, kemudian dia makin lama dia makin kurang sampai kosong, kemudian dia akan bertambah balik sampai jadi 4. Bila kita lukis dapatlah satu bulatan ni. Jadinya kat sini fasa dia adalah pi sahaja. Yang fasa yang ni 2 pi. Jadi kita tak boleh nak kamikan terus untuk dapatkan. Jadinya cara dia adalah kita cari isi padu yang kat luar ni, kita tolakkan dengan isi padu silinder ni. Tapi silinder ni bumbungnya adalah bumbung sfera lah, bukan bumbung yang tegak ni. Maksudnya kita tahu kan isi padu hemisfera ni mestilah separuh daripada luas ataupun isi padu sfera kan. Jadi kita bahagi 2 saja isi padu sfera supaya dapat isi padu hemisfera, kemudian kita tolakkan silinder yang kat sini. So maksudnya kita kena carilah isi padu silinder ni. Kemudian saya terangkan kat sini, kalau kita plotkan theta daripada 0 sampai pi, kita akan dapat untuk hemisfera tu, ni maksud saya tadi, fasa di balinan. Tapi kalau kita plotkan yang fungsi yang ni, R sanggan 4 cos theta ni, which is yang ni lah kan. Kita plotkan daripada theta, 0 sampai pi, kita dah dapat satu bulatan. Which is yang ni. Itu maksud dia lah. Okay, jadi kita tengok balik kat sini, kita check balik radius dia. Jadinya kat sini sebenarnya kalau kita start, yang ni adalah 4 cos theta, yang ini. Kalau kita start pada theta 0 sampai pi per 2, dia akan berkurang sampai pi per 2. Kemudian daripada pi per 2 sampai pi, dia akan nilai negatif. Dia akan nilai negatif. Jadinya kita tak boleh buat, kalau saya boleh lukis contoh 6, macam ni, let's say sini 4, so ni 4, ni negatif 4, ni x, ni y, ni 4, ni negatif 4. Jadinya dekat sini kita akan sampai, kita akan dapat lebih kurang macam ni. Dia akan dapat macam separuh bulatan kat sini. Seperti dalam ni lah. Ataupun dekat sini. Dia akan berkurang. Yang ni R dengan theta kita plot dalam koordinat kutub. Tetapi yang di sini kita plot dalam koordinat segi 4. Maksudnya paksi ni adalah theta. Yang paksi ni adalah R. So macam tu. Kemudian dekat sini, bila kita masuk je sudut pi per 2 dan seterusnya, kita akan dapat nilai negatif. Bila negatif, kita tak bolehlah buat macam ni. Jadi dia akan jadi putus-putus lah, kan, sebab dia negatif. Jadinya
Bila negatif, kita kena gunakan ini kan, ni negatif kan. Bila negatif kita tak boleh, maksud saya kat sini, kita tak boleh lukis macam ni. So kita putus-putuskan dia. Jadi apa kita buat adalah kita kena ni. Bila ada sudut negatif, kita positifkan, bila ada jarak yang negatif, kita kena positifkan dia, tetapi sudut kita kena tambah dengan pi. Contohnya, kita ada kat sini, kita ada R sama dengan negatif 4, theta sama dengan pi. Kan? Jadi apa kita buat adalah R kita akan positifkan dia, theta kita akan tambah dengan pi. So kat sini dia akan jadi R sama dengan 4, kita positifkan dia, theta dia akan tambah dengan pi. So kita dapat 2 pi. Jadi titik ni dia akan pergi kat sini. Okay, so titik kat sini dia akan positifkan dia, kemudian kita tambah pi, iaitu yang kata lain dia akan ada dekat sini. That's why kita dapat sebenarnya satu lagi lengkung dekat sini, which is satu bulatan ini. Maksudnya yang bulatan di sini sebenarnya adalah dekat sini. Tetapi disebabkan R negatif, kita terpaksa positifkan dia dan kita tambah sudut, tambah pi, sudut kita dapat dekat sini. Boleh cuba kat sini. Okay, so macam itulah. Kemudian bila nak kamirkan tu, kita boleh je ambil yang lain, tapi sebenarnya kalau kita perasan, kalau kita gunakan sudut daripada negatif pi per 2 sampai pi per 2, kita akan dapat bulatan ni juga, yang mana R-nya adalah bukan negatif, maksudnya R dia positif ataupun kosong. Jadi selepas tu bila kamiran tu, saya akan guna negatif pi per 2 sampai pi per 2, rather than saya guna kosong sampai pi. Sebab kalau katalah kita ada rantau macam ni, kan, kalau kita nak kamirkan, mestilah kita akan pecahkan R1 dan R2 kan, sebab ada bahagian yang negatif. Tapi kalau kita ambil daripada negatif pi per 2 sampai pi per 2, kita boleh terus kamirkan. Macam ni. Okey, so saya kamirkan, saya selesaikan sampai sini. Kemudian dekat sini dia tricky sikit. Tapi saya pecahkan dia. Ni out of banyak cara, ni salah satu cara lah. Ni saya pecahkan dia. Jadi saya pecahkan dia punya integral ni, sin theta cos 3 dengan negatif 1. So negatif 1 ni kita kamirkan, kita dapat 64 pi per 3, saya letak kat depan sini. Yang kat sini saya dapat macam ni. Kalau kita kamirkan, kita selesaikan, kita akan dapat kosong. Sebab ada part yang positif, ada part yang negatif. Jadinya awak boleh check sebenarnya. Awak try kamirkan terus, awak akan dapat kosong. Jadinya kita tahu sin theta cos 3 adalah fungsi ganjil. Nanti kena siapa yang tak ingat Google. Kalau fungsi ganjil maksudnya rather than kita buat negatif A ke A untuk kamiran, kita buat daripada kosong ke A tapi darabkan 2. So kemudian kita kamirkan sampai kita dapat ni. Jadi ini adalah isi padu kepada yang ni, yang silinder ni lah, tapi atap sini tu atap sfera, bukan atap yang lurus ni. Kemudian kita dah dapat silinder tu, itu yang kita nak buang daripada hemisfera ni. Okay, so kita tolakkan, kita akan dapat lah. V adalah V yang kita nak cari adalah V hemisfera, tolakkan dengan sini VS ini VS bukan V, itu saya betulkan. Okay, VS, dan kita dapat sepatutnya macam ni. Okay, ini salah satu cara dah nak buat, saya fikir macam mana saya nak terangkan kan. Jadinya mungkin ni antara cara yang okey untuk saya terangkan pada awak semua. Okey. Kemudian ada yang lain lagi, saya harap awak dah cuba. Ni pun contoh yang biasa akan jumpa dalam exam. Awak ada satu permukaan bentuk mangkuk ni contohnya. Ataupun paraboloid. Kemudian paraboloid ni dipotong oleh suatu satah. Kita kata satah tu maksudnya satu permukaan lurus jugalah. Satu permukaan lurus. Kita potong, kemudian kita kena tentukan dia punya domain dia.
ataupun rantau dia, iaitu persilangan antara dua permukaan. Okey. Kemudian yang ni, katalah awak diberi macam ni, awak kena sekejap ya, yang ni adalah untuk awak tukar daripada koordinat segi empat ataupun koordinat Cartesian kepada koordinat kutub lah. Jadi saya dah cuba. Ini kalau ni X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 adalah R kuasa 2. Yang ni kena lukis. Kena lukis. Cara yang paling mudah lah lukis lah. Okey, dan kita akan dapat dalam sebutan R dan theta. Sama juga dengan ni. Kat sini nampak kan? Yang ni adalah bulatan ni. Ataupun semi circle kan? Semi bulatan ataupun separuh bulatan. Yang ni mungkin the whole bulatan. Yang ni mungkin sukuan bulatan. Yang ni mungkin ini mungkin separuh bulatan. Okey. Kemudian sama juga macam kita dah yang ni kita tak masuk lagi, tapi sebenarnya kita dah belajar dah untuk kamaran ganda dua dalam koordinat Cartesian. Kalau kita ada okey, kita ada satu F R theta. Kita ada rantau R. Okey, kalau kita kamirkan, kalau kita nak cari luas, kita akan kamirkan kamaran ganda dua bukan luas, isi padu. Isi padu V volume, selalunya kita gunakan notation yang sama dengan yang biasa digunakan dalam bahasa Inggeris. Okey, FR theta dA. Ini isi padu. Kan? Jadi kalau nak cari luas, awak tak perlu kisah pun apakah RF yang diberi. Awak letak satu je. Awak kamirkan je. Okey, so kalau dalam koordinat kutub dia akan jadi 1 dA jadi R dr d theta. So kat sini R, sini mesti R sama dengan something, dan di sini mesti theta. Ini sama dengan sorry. Okey. Yang ni saya nak buat kotak sebab nanti kita akan tambah satu lagi kuantiti kat sini nanti. Okey, jadinya ni sama kan dia punya proving dia. Kalau proving di cara dia tak tunjukkan macam mana terdapat ni. So tengok contoh. Gunakan kamaran ganda dua kutub untuk mendapatkan luas bagi rantau berlorik yang dilingkungi oleh fungsi Rosse 3 kelopak dengan 3 petal Rosse. R sama dengan sin 3 theta seperti yang ditunjukkan di bawah. Ni kalau dia bagi dah senang sikit lah. So dia suruh kita cari luas bagi rantau berlorik ni. Yang ni kan. So macam mana kita nak cari? Kita tak perlukan F pun sebab kita bukan nak cari isi padu, kita nak cari luas saja. Okey, so tengok ni contoh 9. Hello, dengar ke? Hello? Dengar. Dengar Dengar dok. Baru dengar. Tiba-tiba saya terkeluar. Saya tak tahu kenapa. Okey, dan saya punya yang saya lukis tadi pun dah hilang. Sekejap ya saya tengok. Aduh. Sekejap ya. 429. Hopefully ada lagi lah, tapi tak ada pula. Open. Dah hilang dah apa yang saya buat tadi. Aduh. Kita tengah ajar kita tak save pula kan. Sekejap ya. Saya tak tahu kenapa. Okey.
Dia tiba-tiba dia slip kot saya punya PC ni. Okay, dan dia keluar saya semua yang saya dah buka. Sekejap ya, bagi saya masa beberapa saat. Luas koordinat kutub. Oh, sorry. Koordinat kutub. Sekejap tambahan. Okey. Satu lagi. Okey. Rotate. Open. Okey, mantap dah. Okey. Okey, tak apa. Saya nak kongsikan balik slide saya. Okey, jadinya kita tengok balik kita punya ni. Jadinya kat sini saya nak ambil gambar ni. Tak ambil pun tak apa sebenarnya. Tak apalah. Okey, jadi kita nak kamikan je. So kita sebenarnya kadang-kadang kita tak diberi sudut ni. Kan? Jadi kita hanya diberi gambar macam ni kan, dan bagi kita function lah. Jadinya cara kita nak buat, kita kena tentukan. Kalau tak diberi. Okey, ini contoh 9. Diberi kita R sama dengan sin 3 theta. Jadinya R adalah jari ataupun jarak setiap titik pada lengkung diukur daripada asalan. So kalau kita nak cari bila petal ni dia lengkung ni kan, dia kembali kepada R sama dengan kosong, so kita equate je lah. Sin 3 theta sama dengan kosong. Okey, maksudnya kalau kita ingat balik graf sin theta macam ni kan. So kalau sin 3 theta maksudnya kita ada untuk sampai ke 2 pi kita akan ada 3 lah sepatutnya, ataupun saya kena buat supaya dia equidistant. Macam ni. Untuk 2 pi dia akan ada 3 cycle. So sama juga dekat sini. Maksudnya dia macam tu lah. 3. Jadinya tapi kita tak kisah kat belakang ni sebabnya kita nak sudut yang kat sini sahaja. Okey, so sin 3 theta adalah kosong. Okey, yang bermaksud 3 theta adalah nilai sin yang mana akan menyebabkan dalam ni kosong. So mestilah kosong pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi dan seterusnya. Mungkin 5 pi. Okey, kemudian satu lagi 6 pi. Okey, so theta sama dengan kosong, pi per 3, 2 pi per 3, pi, 4 pi per 3, 5 pi per 3, 2 pi. So akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi of course, yang 2 ni sama. Kosong dengan 2 pi sama. So kita ada 1, kemudian dia kembali, 2, kemudian dia kat sini, 3, 4, 5, 6. So kat sini betul lah, kita dapat pi per 3. Pi per 3 adalah 180 bagi 3 adalah 60 darjah. Yang ni 2 pi per 3, 180 bagi 3, 60 kan, 60 kali 2, 120 darjah. Kalau 120 darjah adalah sudut yang kat sini. Jadinya sudut ni lah 60, iaitu pi per 3. So kita nak kamikan dia, luas kepada rantau R adalah R
sorry. Integrand dA. So kat sini kita punya R ataupun kita punya theta daripada 0 sampai pi per 3. Dan R kita yang paling kecil 0, dia panjang. Kalau dia memanjang pun dia akan panjang, tapi sentiasa dibatasi oleh sin 3 pi. So 0 sampai sin 3 theta bukan 3 pi. 1. So R dA, R dr d theta. So saya nak save sekejap, takut tiba-tiba dia hilang. Save. Okay. So kami kan pi per 3 sini jadi R kuasa 2 per 2 R kosong sin 3 theta d theta. So saya keluarkan yang constant. So sini R kuasa 2 dapat sin 3 theta kuasa 2 tolak 0. So kat sini kita dapat sudut yang ni kan. Jadi ini adalah sudut, kita kena guna sudut separa. Kita guna sudut separa. Jadi saya gunakan cos 6 theta. Kita tahu cos 6 theta adalah cos 2 darab 3 theta adalah 1 tolak 2 sin kuasa 2 3 theta. So ingat yang ni adalah sin 3 theta kuasa 2. Tapi notation dia kuasa 2 tu kita letak dekat belah dalam kan. So pada dia adalah benda yang sama. So ini adalah ini, kita nak yang dalam ni. So kita dapat ini sini kita bawa ke sini kan, betul ke? Betul. Sin sama dengan 1 tolak cos 6 theta bahagi 2. Okey, betul ke? Okey. Pi 3. So sini jadi 1 tolak cos 6 theta bahagi 2 d theta. So selesai kan? Simple ya. Okay. Oh, tak cukup pula ruang saya. 1 per sekejap pergi muka seterusnya lah. Okey. So kat sini 1 per 4 kami kan dapat theta. Dapat theta tolak sin 6 theta bahagi 6 kan. Kalau kita bezakan kita dapat cos 6 theta darab 6. So 6 bagi 6 habis. Theta sama 0 pi per 3. Okey. So kalau selesaikan kita akan dapat pi per 12. Okay. So maksudnya kat sini mencari luas ni sebenarnya lagi senang, of course lah, sepatutnya lah, lagi senang sebab integran kita adalah 1. Tapi kalau integran kita ada sebutan punca kuasa contohnya kan, punca kuasa R ke macam tu kan, jadi lagi payah lah, sepatutnya lah. Tapi kadang-kadang integran ni lagi memudahkan bila kita kamikan dia akan cross out certain terms kan, so ini mudah lah. Tapi secara umumnya bila cari luas ni lebih senang lah. Sebab dia luas adalah one dimensional lower than volume kan. Okey, sepatutnya lah. Okey, ada soalan ke sampai sini? Tak jelas ke? Ada tak? Kalau ada, just type dekat sini ke. Nak cakap terus pun boleh. Okey, kalau tak ada tak apa. No problem. Saya save sekejap. Trauma pula hilang tiba-tiba kan.
Jadi awak boleh cuba sepatutnya soalan yang sama, lebih kurang sama. Yang kat sini kita ada 3 petal rows tapi dia ada darabkan dengan 2. So, lebih kurang je sebenarnya. Macam ni. Ini. Jadinya dia punya jarak dia maksimum adalah 2. Yang ni jarak maksimum dia adalah 1 kan. Iaitu sini ke hujung sini 1. Tapi di sini 2. Sini ke sini. Kan sebab sin 3 theta yang paling besar maksimumnya adalah 1 kan. Tapi bila darabkan 2 dapat 2 lah. Okey. Ni sama juga. Cari punya intersection. Selesaikan. Okey, yang ni macam mana? Gunakan kamera ganda 2 kutub untuk mendapatkan luas bagi rantau di bawah. Dia ada bagi macam ni. Bentuk cardioid. Bentuk cardioid. Macam kita nak cari dia. Okey, sama juga. Okey. Tadi kalau kat sini saya fikir. Ni straightforward dah Ni straightforward je. Okey, tapi kalau boleh mungkin boleh tulis sikit kat sini. Contoh 11. Saya nak sekejap ya. Mana saya punya menu. Control M. Okey. Saya nak ambil ni. Saya nak letak kat sini. Oh, sorry. Sekali lagi. Saya nak kecilkan dia. Okey, tapi ni straightforward je kan. Jadi kat sini kita boleh check lah. Kalau kita tak sure macam mana kan, kita check. Kalau kita nak R sama dengan 1 tambah cos theta. Saya guna K lah, Melayu kan. Sama dengan kosong. So, cos theta adalah negatif 1. Theta sama dengan, kalau kita ingat balik, cos punya graf. Ini adalah cos theta R. So, sini adalah pi, 2 pi, pi per 2, 3 pi per 2 lah. So, R sama dengan kosong. Sorry. Negatif 1. Kita nak negatif 1 iaitu dekat pi. Betul lah kan? So, kat sini bila apakah nilai theta yang memuaskan ataupun memenuhi di sini? Dia adalah bila theta sama dengan pi. Bila theta sama dengan pi, kita akan dapat R sama dengan kosong. Which is betul lah. Dia akan kat sini. Kita akan pusingkan dia. Oh, sorry. Mana pin? Kita akan pusingkan dia. Okey. So, kita makin pendek. Sampailah sudut 180 tu. Tepat macam ni. Sampai dapat dekat sini kosong. Tu dia akan panjang balik. Okey. So, maksudnya R kita boleh terus kamikan macam biasa. So, luas L. Oh, sorry. Okey. Luas L sama dengan kamiran ganda 2 taruh untuk R. Integralnya adalah 1 dA. So, kat sini theta dari 0 sampai 2 pi. Sampai habis. Kemudian R daripada 0, sebab mana-mana jalur pun yang nilai yang paling kecil bagi jalur tu, jaraknya daripada asalan adalah 0. Nilai yang paling besar jaraknya daripada asalan adalah 1 tambah cos theta. Kemudian integran 1 dan dA macam biasa R dr theta. Okey, awak selesaikan. Sepertinya awak akan dapat 3 pi per 2. Okey, kemudian contoh lain nanti awak tengok kat sini. Kemudian dalam tutorial pun nanti minggu ni akan bincangkan juga berkaitan dengan luas ni. Nanti awak akan tengok.
Kemudian jadi tak susah pun kan, just integral tu gantikan dengan 1. Tu je sebenarnya bezanya dengan mencari isi padu. Okey, ada soalan ke apa ke sebelum kita pergi topik yang seterusnya dalam slide ni, iaitu tukar tertib kamiran. Ada ke? Auto read. Toolbar. Okey. Navigation panel. Oh, tak nak navigation panel. Ada tak? Tak ada Okey, tak ada. Kemudian kita tengok ada beberapa contoh lagi. Yang kita nak cover contoh 12, contoh satu dia contoh. Kita sama juga macam kamera ganda 2 dalam koordinat Cartesian sebagai contoh. Sebelum ni kita belajar tukar tertib kan. Untuk koordinat kutub pun sebenarnya kalau kita nak tukar tertib tak ada masalah. Contohnya kat sini kita tengok kalau kita nak tukar, kita nak kamikan sini, kita kamikan terhadap R dulu baru theta kan. So kat sini mesti inilah R. Batas untuk R, batas untuk theta. Ataupun kalau kita nak tukar, kita nak kamikan terhadap theta, kalau perhatikan kat sini, R mesti kena sentiasa ada. R di R di theta ataupun R di theta di R. Kan R kat sini mesti ada dan kita galakkan dengan integral ni. Kalau kita nak tukar tertib kamiran, kita nak buat theta dulu kat sini. Sini pun kena theta. Dan yang luar ni R, maksudnya kat sini mestilah batas untuk R. Tengok contoh. Okey, yang ni kita boleh buat macam-macam cara, tapi ini adalah contoh yang baiklah untuk tunjukkan pertukaran tertib kamiran. Jadi saya nak ambil dia punya ini gambar ni. Saya nak ambil semua ni. Contoh 12. Sini pun boleh. Tukar tertib kamera. Oh, tak keluar pula gambarnya. Okey. Tapi yang ni kena besar sikit kot. Oh, tak muat pula. Ya, okey. Okey. Jadinya kenapa kita perlukan? Tengok gambar ni pun macam pelik juga kan. Okey. Jadi kat sini kita ada disuruh kita cari luas. Ini tajuk yang tadi itulah, cari luas bukan cari isi padu. Dapatkan luas bagi rantau yang dibatasi dari atas oleh lingkaran R sama dengan pi bahagi 3 theta. Yang ni lingkaran ni R sama dengan pi bahagi 3 theta dan dari bawah oleh paksi kutub. Itu paksi X lah. Lepas tu dari R sama dengan 1, maksudnya jarak dia, iaitu ni. Ni tadi R sama dengan pi bahagi 3 theta. Kemudian paksi kutub iaitu yang ni. Kemudian dari R sama dengan 1, yang ni R sama dengan 1. Dan R sama dengan 2, yang ni. Seperti yang ditunjukkan dalam darjah di bawah. Jadi kita ada benda ni. Kan? Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak kamikan dia? Jadinya kat sini, R daripada 1 sampai 2, theta, kalau kita nak buat lah, theta daripada 0 sampai pi bahagi 3R. Jadi kat sini kita ada, ataupun saya boleh, sini boleh. Kita ada ini pemalar, yang ni pemalar, yang ni pemalar, tapi yang ni. Yang ni adalah suatu fungsi. Sebenarnya ini dapat daripada sini kan. So disebabkan R sama dengan pi bahagi 3 theta. Ini bermaksud theta sama dengan
pi bahagi 3R. So kita ada yang ni. Jadi R kita sentiasa, maksudnya kalau kita ambil jalur kita mula, ataupun saya nak besarkan sikit. Kita mula daripada sini. Oh, sorry. Tak tegak. Lupa nak guna ruler. Okey, yang mana ini kita punya batas lah. Batas yang kecil, minimum, maksimum. Ataupun kiri kanan. Kemudian kita akan pusingkan dia. Kita akan rotate. Jadi kita akan pusingkan dia. Kita tengok kita punya, sebenarnya kita kena sentiasa menghala ataupun datang daripada pole. So kita ada lebih kurang macam ni. Kemudian gini so dia mesti ke arah sini. Kemudian kita ada lebih kurang macam ni. Kemudian macam ni. Kemudian macam ni. So kita punya batas ni sentiasa satu. Yang ni mesti dua. Sentiasa dua. Yang sini satu. Sini dua. Sini satu. Sini dua. Sini satu. Sini dua. Maksud saya R sama satu, R sama dengan dua. Sini pun sama. R sama dengan satu, R sama dengan dua. Tetapi bila kita lepas dekat sini, kita punya batas dah lain. Sebab kalau kita lukis garis ni, dia akan stop kat sini. Yang ni pula sini. Yang ni pula sini. Sini. Jadi kalau kat sini R sama dengan 1. Tapi yang ni R sama dengan berapa? Kan? Sini R sama dengan 1. Yang ni R sama dengan berapa? Tak tahu kan? Yang ni bersama. R sama dengan 1. R sama dengan berapa? Tak tahu. Kan? Ini R sama dengan 1. R sama dengan berapa? Tak tahu. Tapi yang berapa yang tak tahu ni sebenarnya jatuh kepada lengkung pi bahagi 3 theta. Yang ni. So, maksudnya kat sini ada dua cara sebenarnya kita nak buat. Pertama sekali adalah kita boleh pecahkan. Kita pecahkan rantau kita. Sorry. Kita pecahkan rantau kita. Ini satu rantau. Sorry. Tak guna ruler, memang tak tegak lah. Ini satu rantau. R1. Yang ni R2. Nampak ke warna kuning? Okey, so R1. Cuba kita tulis macam mana R1. R1 adalah R theta yang mana, ataupun saya kena kecilkan sikit. Itu dah. R theta yang mana R1 tengok yang paling kecil, R-nya adalah 1. So, theta sama dengan berapa? Kan? Theta start daripada kosong. Sebab kita mula daripada sekejap ya. Sorry, saya punya hilang. Tertutup pula. Alamak. 3-4 minit. Dia tak save kot. Saya takut. Aduh. Baliklah. Saya tak tahu kenapa. Saya kena install balik saya punya OS ni. Okay. So, sekali lagi. Nak besarkan dia sikit. Dan satu lagi. Okay. So, kat sini kita ada. Tadi kita ada R1. Ini. Dan kita ada yang kedua.
iaitu R2. Okey, so R1 adalah R theta dari 1 hingga 2. Kan? Jalur kita daripada hujung sini sampai sini. Sini pun sama juga. Sini pun sama juga. Sini pun sama juga. Dia punya hujungnya, both ends ni adalah 1 dan 2. So kita guna 1 dan 2. Kemudian sudut pula. Sudut kita start pada 0 sampai mana? Sampai mana ni kita kena check. Kalau kita tengok dalam soalan ni, tu saya dah tunjukkan gambar macam ni, kita dah nampak lah kan. Tapi kalau kita tengok balik soalan dia, dia tak bagi pun sebenarnya. Jadinya kita ada sekejap je saya tengok, kita nak cari sudut ni. Sudut yang ni. Alpha. Katalah alpha kan. Ataupun saya nak guna, sebab alpha ni sudut yang pertama selalunya iaitu 0. So saya nak guna beta. Saya nak cari sudut beta. Kita ada persamaan lengkung tadi. Persamaan lengkung yang diberi adalah R sama dengan pi bahagi 3 theta. Yang ni. So nak cari sudut ni. So R sama dengan pi 3 theta sama dengan, sebab kat sini dia intersect dengan R sama dengan 2. So kita dapat theta sama dengan pi bahagi 6. Iaitu 180 bahagi 6 adalah 30 darjah lah. Ataupun pi per 6 radian. So kat sini kita dapat ni, that's why kita dapat ni. Pi per 6. Looks good sebab semua ni ada pemahala. So kita boleh kamikan. Kemudian macam biasalah. Dan R2 pula. Kita tengok, boleh tak kita terangkan dia. Okey. Dekat sini, kalau jalur kita macam ni. Oh, sorry. Ini guna ruler. Kita start dari sini. Jadinya kita akan bermula dengan theta sama dengan beta. Iaitu pi per 6. Okey. Sekejap saya fikir. Nanti kita kena cari sudut ni. Sama juga. So, R sama dengan, R sama dengan pi bahagi 3 theta. Dia intersect dengan R sama dengan 1. So, kita dapat theta sama dengan pi bahagi 3. Iaitu ni lah. Ataupun persamaan dengan 60 darjah. So, kita bermula daripada sini. Iaitu sudutnya 30 ataupun pi per 6. Dan jalur kita macam ni. Makin pendek. Dia makin pendek. Tapi, dekat sini, kita punya batas belah yang batas yang minimum ni ataupun batas yang kecil ni sentiasa R sama dengan 1 sebab dia jatuh pada lengkung R sama dengan 1. Ingat R ni adalah jarak daripada asalan. Bukan kedudukan XY, bukan. Dia adalah jarak. Jadinya dia melengkung tetapi R-nya constant sebab R adalah jarak dari asalan ni, daripada kutub. So kat sini R1 yang paling kecil. Kemudian tengok batas yang belah sini apa. Sini sentiasa berubah. Tetapi walaupun dia berubah, nilainya adalah nilai nilai yang diterangkan oleh fungsi, iaitu pi bahagi 3 theta. Guna warna hitam. Kemudian theta pula. Theta mula pada mana ni? Theta kita mula daripada sini, kita punya jalur kita, jalur orange kita ni. Kita mula daripada sini. Sebab ni R1 tu kita dah tak kisah dah. R1 ni kita boleh padam lah. Boleh abaikan. Kita mula daripada sini, jalur kita macam ni sampai dekat
sini. Jadi kita mula daripada beta. Iaitu kita kira tadi, iaitu pi per 6. So kat sini adalah pi per 6. Kita sambung ni sebenarnya, ni pi per 6 kan. Bawa ke sini. Sampailah kat sini tadi, iaitu pi per 3. Kita tunjuk kat sini tadi. So pi per 3. Okay. Looks good. Sebab apa? Sebab yang ni adalah pemalar. Yang ni pemalar. Yang ni pemalar. Satu je function. So kita nak cari luas. Okay. So luas. Oleh itu, luas adalah kamiran terhadap R. Integran 1 dA. Tetapi R kita dah pecahkan kepada R1 tambah R2. Ingat kalau R1, R sama dengan R1 tambah R2, maksudnya kamiran kita boleh pecahkan. Okey? Dengan syarat R1 dan R2 ni dia tidak bersilang. Maksudnya persilangannya adalah set kosong, kan, ataupun kita tulis macam ni kan, set kosong. Tak ada persilangan lah dengan kata lain. Okey. So kita nak kamikan R1, kita gunakan rantau ni. Tak ada masalah sebabnya semuanya adalah pemalar. Okey. So kat sini 1 R di theta. Sini R daripada 1 sampai 2. Theta sama dengan 0 sampai pi per 6. Tambah. Sini 1 juga. R di theta. So R kita daripada 1 sampai pi per 3. So 1 pi bagi 3 theta, pi bagi 3 theta. Kemudian theta dari pi per 6 sampai pi per 3. Okey, so kat sini awak pecahkan. Awak pecahkan dua lah. Awak punya rantau tu. Okey. Tapi itu bukanlah kita punya matlamat. Matlamat kita lah nak tunjukkan pertukaran tertib ni. Macam mana dia boleh buat. Kita tengok kat sini. Ini saya bagi contoh lah. Selesaikan supaya dapat pi per 3. So kita ada dua lah untuk R1 dan R2. Okey. Tapi satu lagi. Saya tak perlu letak pun yang ni. Ni boleh abaikan. Okey. Kita nak buat terus kat bawah. Okey. Boleh tak saya paste? Okey, ada. So saya nak letak dia dekat atas sikit. Saya jimat ruang. Okey. So kat sini, kalau kita lihat, kita terangkan kita punya fungsi ni dalam, kita terangkan R dulu, baru kita terangkan theta. Tapi kita boleh buat terbalik. Kita boleh buat terbalik sebenarnya. Jadinya kat sini, apa saya nak cakap? R kita malah. Sekejap ya, saya fikir. Sekejap. Saya nak pergi next slide. Okey, kita nak kamikan terhadap theta dulu baru R. So jadinya idea kita nak cari luas, kita nak kamikan. So idenya adalah kita nak buat R dA ni rather than dr di theta, kita nak buat d theta dr. So kalau sini theta, sini mesti theta, sini R, sini mesti R. Berapa? Kita akan tengok. So kita akan terangkan dia macam tu kan. Jadinya kat sini selalunya kita punya jalur macam ni. Kan macam ni. Macam ni. Macam ni. Sini sampai kat sini kita dapati jalur kita dia dah distorted. Dia dah kacau, dah kena kacau dengan garis ni. Tapi sekarang jalur kita nak buat macam mana? Jalur kita ni jalur yang melengkung. Jalur yang melengkung. Okey, yang mana saya tak nak gunakan ruler. Jalur kita jenis macam ni.
Gini. Kita kena lukis pada bawah. Saya start daripada sini. Daripada R sama dengan 1 sampailah R sama dengan 2. Sampai sini. So maksudnya kat sini saya punya gerakan saya ni dia macam ni. So R daripada 1 sampai 2. Okey. Setiap kali saya gerakkan, saya punya sudut batas bawah adalah sudut saya sebab saya perlukan theta kan. Adalah sini, 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 sini. Kan sudut saya tak berubah. Kan yang batas yang belah bawah ni. Semuanya sentiasa theta sama dengan kosong. So saya letak theta kosong dekat sini. Kemudian untuk saya punya batas yang lebih besar ataupun batas atas ni, sudutnya sudutnya adalah sini, 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 sini. Kan maksudnya kalau kita ukur sudut ni macam ni lah kan. Kalau titik saya yang tu, sudutnya adalah ni. Kalau yang ni pula, sudutnya adalah yang ni. Ni pula sudutnya adalah yang ni. Jadi sudutnya berubah-ubah untuk batas atas bagi theta ni. Tapi tak apa, kita teruskan. Jadi ini pun sama, ini pun sama, ini pun sama. Kan sampai habis ni. Tapi walaupun dia berlainan, walaupun kita ada kalau kita lukis sudut ni dia sentiasa berubah-ubah, tetapi yang bagusnya adalah sudut ni dia jatuh kepada suatu lengkung. Jatuh pada suatu lengkung. Lengkung yang mana? Lengkung yang ni. Oh, sorry. Lengkung yang ni. Iaitu sudut kita adalah theta sama dengan pi bahagi 3R. Saya manipulate ni. Kan? So saya bawa theta ke atas, R turun bawah. Kan? So theta sama dengan pi bahagi 3R. So kita masukkan pi bahagi 3R kat sini. So nampak okey. Sebab apa? Sebab ini pemalar, ini pemalar, ini pemalar, ini saja fungsi. Biasa dah kita jumpa benda ni. Kan? Kalau kita ada fungsi, kita letakkan di dalam, kita kamikan. So, apa lagi? Kan? Kita kamikan lah. So, kita kamikan. Ini integral 1 kan? So, lagilah senang. R sama 1, 2. So, kita dapat 1 kali R. Kamikan pula, kami terhadap theta. Kan? Padahal, R adalah pemalar in terms of theta kan? So, kita dapat R theta kosong pi bagi 3R. Betul ke saya nak kena check ni? Yakinnya kan? Betul? Okay. So kita akan ganti dalam theta, bukan ganti dalam R. Okay, so kat sini dr. Saya boleh keluarkan R kalau saya nak. Okay, so gantikan. Kita dapat pi bahagi 3R tolak kosong kamikan terhadap dr. Okay, so kemudian kat sini kita boleh eliminate R ni. So yang kita tinggal hanyalah pemalar pi per 3, 1, 2, 1 dr sama dengan pi per 3 kamikan R 21, kita dapat pi per 3. Kan? Pendek sangat dia punya cara dia. So maksudnya untuk contoh 12 ni kita boleh gunakan mana-mana yang kita nak. Tapi ini tricky sikit sebenarnya kalau kita nak lukis sebab kita tak pernah lagi encounter contoh-contoh yang macam ni kan. Sebab selama ni jalur kita ni adalah jalur yang bermula daripada theta sama dengan kosong. Kan jalur yang macam ni kita naikkan ke atas, kita pusing dia pada arah macam ni selalunya. Tapi kali ni jalur kita adalah jalur yang selari dengan jejari ataupun bulatan yang berpusat di asalan. So jalur kita macam ni. Okey.
Ada soalan tak? Ini contoh terakhir lah untuk bab ni sebelum kita masuk topik seterusnya. Kameran ganda 2 untuk mendapatkan luas permukaan. Ada tak soalan? Tak tengok ada komen ke? Kalau ada komen-komen. Okey. Okey, kalau tak ada kita lihat kejap. Sekarang ni 15.26, kita sama balik pukul 15 atau pukul 3.32. 3.32 kita akan sambung topik yang seterusnya, iaitu kamera untuk dapatkan luas permukaan. Sebenarnya ni senang je. Slide dia pun tak banyak sebenarnya. Okey. Dan mungkin kalau sempat kita boleh sambung topik kamera yang ada 3. Kalau sempat lah. Okey, so kita jumpa balik 15.33 lah, 15.33. Sambung balik. Terima kasih.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, kita sambung balik dengan topik luas permukaan. Saya dah sebenarnya saya dah muat naik nota ni lama dah dekat UKM Folio. So boleh tengok. Okey, jadi ini adalah sambungan kepada topik sebelum ni lah. Tetapi luas permukaan ni kita kalau saya boleh tulis, sebelum ni kita dah belajar, kita ada koordinat Cartesian dan kita ada koordinat kutub, dan kita belajar kita nak cari isi padu, dan kita belajar macam mana nak cari luas. Ini pun sama juga, isi padu, dan kita belajar cara nak cari luas. Kemudian dalam yang subtopik yang kita nak tengok sekarang ni adalah luas permukaan. Dan luas permukaan ni dia boleh jadi untuk dua-dua, koordinat Cartesian ataupun koordinat kutub. Okey, jadi itu sebab dia gabungkan je. So kat sini katalah kita ada suatu permukaan, permukaan let's say sigma. Okey, pertimbangkan suatu permukaan sigma, yang mana persamaan yang menerangkan sigma tersebut adalah z sama dengan fxy. So kita ada satu domain, ataupun rantau dua dimensi, yang kita namakan sebagai R, kemudian kita ada suatu permukaan yang diterangkan oleh satu fungsi f, x, y. Maksudnya kita masukkan nilai x dan y mana-mana daripada titik daripada mana-mana dalam R ni, kita akan dapat suatu nilai, dan nilai tersebut dikumpulkan, bila kita plot, kita dapat bentuk permukaan. Jadinya, andaikan f ini mempunyai terbitan pertama yang selanjar, kan, continuous first derivative. Maksudnya kalau kita ada f, jadinya terbitan pertama bahagi, sebab f ni adalah, let's say kita gunakan koordinat Cartesian x, y. So terbitannya adalah df dx, df dy. Jadi df dengan dx dengan df dy ni dia wujud, exist, dan juga dia selanjar, continuous. So kita andaikan. Kenapa? Kita akan tengok nanti dalam formula kita nanti. Dia selanjar pada titik-titik pedalaman bagi R. Maksudnya untuk setiap titik ni, tak termasuk titik pada boundary ataupun sebadan R ni, titik yang kat sini tak termasuk, tapi titik pedalaman ni dia kena ada terbitan yang selanjar, terbitan pertama yang selanjar. Kemudian kita macam biasa, kita ada rantau R, kita bahagikan R ni kepada grid segi 4, contohnya, mana setiap segi empat tempat ni selari dengan pasti x dan y, kan. Yang ni pasti selari dengan x, ini dengan y. Kemudian samalah sebenarnya cara ni, kalau kita nak cari isi padu, kita buat macam ni juga, kan. Okey, kita tandakan sebagai k. So jarak ataupun saiz setiap segi empat ni adalah delta x k. Sebab ini adalah petak yang labelnya k. Petak segi empat tempat yang ke k, sebab dia guna k. Tapi biasanya kalau kita nak mudah, kita tak gunakan k ni. Kita buang je k sebab kita anggap saiznya selalunya sama. Okey, sama juga untuk y, selalunya kita buang je k kat sini, jadi delta y sahaja. Okey, jadinya sini ada derivation dia sikit. Dekat sini kita ada, boleh tengok sebenarnya kat sini, kalau nak ulas ni panjang juga, kan. Jadinya kalau sini kita punya permukaan, sigma, permukaan kita namakan sigma tadi, kan, sini. Jadi untuk petak yang ke k kat sini, permukaannya adalah sigma k. Ataupun kat sinilah, kita zoom in, kita dapat macam ni. Dan kita boleh wujudkan suatu satah. Satah ni maksudnya satu permukaan yang lurus. Sebabnya sigma ni tak semestinya lurus, mungkin dia melengkung. Tetapi kita boleh wujudkan satu satah lurus, nama pun satah mestilah lurus, kan, yang di sini. Kita boleh wujudkan dia.
Kemudian dari sini, sekejap saya baca. Ni dah letak A. Okey, melengkung. Okey, faham. Okey. Satah ni dan juga permukaan sigma ni, dia bertembung, dia bersilang ataupun dia bertemu pada satu titik PK. PK ni adalah XK, koordinat dia, XK, YK, okay, XK, YK, kemudian FXK, YK. Sebab kan permukaan ni kan adalah permukaan, atau kat sini adalah permukaan yang diterangkan oleh fungsi F. Maka kalau XK, YK, kita akan dapat FXK, YK, dan koordinat bagi titik ni, koordinat mesti 3D kan, adalah SK, YK, dan ketinggian pada kedua-dua titik SK, YK ni, iaitu FXK, YK kat sini. Dan kita boleh bina satah tangent. Ini persamaannya. Kita ada Fx ni adalah Fx adalah df dx, dan juga Fy adalah df dy. Okey, jadi kita boleh bina satah, iaitu z sama dengan f sama dengan fx, x tolak xk, fy, y tolak yk. Kan dia macam kita ada kita ada ingat balik kalau kita ada y sama dengan, untuk 2D kan, y sama dengan mx tambah c, kan? M ni apa? M adalah dy dx. So, macam itulah. Tapi ni 2D. So, kita ada ni adalah M kita. Ni titik tu, kita kena evaluate nilai kat sini. Kemudian X tolak XK. Itu pemalar. X tolak XK ni adalah pemalar. Sama juga untuk Y. Okey, jadi sebisan ni dia sebenarnya adalah sebisan bagi satu satah tangent berada betul-betul satah sigma ni adalah satu segi 4 selari, parallelogram lah. Yang ni segi 4 selari. Kemudian kita boleh gunakan sebenarnya kat sini, ada kesempatan awak boleh tengok lah. Kita boleh cari sebenarnya luas bagi segi 4 selari ni. So kita gunakan hasil darab vektor ataupun cross product. Kita selesaikan, kita dapat luas bagi ni adalah magnitude kepada hasil darab hasil darab silang. Hasil darab silang, cross adalah hasil darab silang lah, cross product. Okay, so of course kita punya pengiraan akan lebih jitu kalau delta x dengan delta y ni menghampiri kosong. Okay, maksudnya makin kecil kita punya size grid size kat sini, makin tepatlah jawapan kita. Kalau kesempatan tolong tengok. Tapi walaupun dia panjang, tapi sebenarnya rumus ni kalau awak tengok kat sini, kita akan ada fx, fy, kemudian delta x, delta y kan. Kemudian kita akan tengok macam mana. Kan? Oleh itu, yang ni, apa kita nak buat ni, kita tengok yang ni kita ada luas bagi ni. Luasnya adalah magnitude kepada hasil darab silang, cross product. Cross product ni mana nak dapat? Yang ni adalah datang daripada sini. Iaitu ni. So kalau nak cari magnitude, let's say kita ada contohnya, kalaulah kita ada A, B, ataupun kita boleh tulis AI, BJ. Kalau kita nak cari dia punya ni, kita hanya perlu buat A kuasa 2 tambah B kuasa 2 punca kuasa. Tapi ni untuk 2. Kalau 3 sama juga. A, B, C. So kita ada A kuasa 2, B kuasa 2, C kuasa 2 punca kuasa. Dalam kes ni sama juga. Kita akan kuasa 2 tambah yang ni kuasa 2 tambah yang ni kuasa 2. So kita akan dapat yang ni, iaitu fx kuasa 2
tambah Fy kuasa 2 tambah 1 punca kuasa darab dengan delta X delta Y. Maka untuk keseluruhan permukaan ni kita boleh anggarkan dia dengan keseluruhan satah. Di sini, maksudnya kita ada banyak satah lah. Kita cantumkan dia, kita boleh anggarkan S ni. Iaitu luas bagi permukaan yang melengkung ni. Okey, so kita ada summation. K iaitu bilangan kita punya satah kita ada berapa, sampailah daripada 1 sampai N. Kita dapat macam ni. Delta A adalah delta X darab delta Y. Okey. Jadinya, of course, bila kita punya N semakin banyak, N menghampiri infinity, atau dengan kata lain bila delta X dengan delta Y menghampiri kosong, maka kita boleh gantikan kita boleh gantikan hasil tambah ni, summation ni kepada kameran. Iaitu ni sebenarnya formula dia. Okey. Jadinya, kalau sebelum ni, yang ni saya nak terangkan tadi kan, kalau kita ada, let's say, kita ada diberi fxy pada rantau R, kita boleh mengira beberapa kuantiti. Pertama sekali, isi padu yang kita dah belajar. Isi padu V, kamirkan dia fxy dA. Ini kita boleh tukarkan dia dalam koordinat Cartesian ataupun koordinat kutub. Kemudian kita satu lagi tadi, kita belajar luas kepada rantau R tersebut. Luas, kalau kat sini isi padu perpejal lah. Isi padu perpejal. Ini adalah luas rantau R atau kita gunakan L. Formula yang sama, tapi integran dia 1. Satu lagi, luas permukaan. Bagi F, fungsi kita ni. So kita gunakan tanda S. Surface. Surface kot saya rasa. Ataupun surface area sebenarnya dalam bahasa Inggeris. So, sama, lebih kurang macam ni. Cumanya integran dia adalah punca kuasa 2, Fx kuasa 2, Fy kuasa 2, tambah 1. 1 kuasa 2 sama dengan 1 kan, so tak perlu. dA. Ni yang kat sini tadi. Macam mana dapat ni? Ni adalah daripada magnitude. Yang kat sini. Kalau ingat balik, kalau itulah cara dia dapat ni adalah kalau kita ada parallelogram, let's say U, ini adalah V, kita boleh dapatkan luas. Kalau kita kalau kita Google kan, luas ataupun area parallelogram, macam mana dia buat, cross product. Okay, hopefully ada lah. Kalau kita ada U, kita ada V, dari sini kita crosskan, kita akan dapat UV sin, kemudian luasnya adalah panjang U. Katalah ni U, ni V. Panjang ni adalah magnitude kepada U darab magnitude kepada V. Sebab panjang, luas adalah panjang kali lebar kan? Untuk parallelogram. Kemudian ini adalah sebahagian daripada rumus cross product, iaitu yang ni. So kalau nak dapatkan luas, kita manipulate je. That's why kita dapat macam tu. Okay. So kat sini, ini adalah luas parallelogram, boleh refer sendiri lah. So lihat sendiri lah. Kalau just nak
maklumat lebih lanjut ataupun tengok nota ni pun saya rasa boleh faham apa yang saya buat dekat nota tu. Okay, so tu je. Cumanya kat sini dia susah sikit sebab kita nak buat kameran, kalau boleh kita nak dapatkan integral ni seringkasnya mungkin. Tetapi bila kita ada macam ni, kita ada square root, dah lah ada terbitan fx ni, saya lupa nak tulis. Fx bermaksud terbitan separa bagi f terhadap x. Yang ni pula sama juga. Fy adalah terbitan separa f terhadap y. Jadi dah lah kita cari terbitan, kemudian kita kuasa 2. Kita tambahkan, kita cari punca kuasa 2. Jadinya boleh bayangkan kemungkinan yang sangat susah kita nak selesaikan kameran yang untuk mencari luas permukaan ni. Sebab nak selesaikan integral ni bukan senang, kan? Dengan cara lain kat sini kadang kita kena tukarkan dengan trigonometry, identity dan sebagainya. Tak termasuk lagi rantau kita. Rantau kita mungkin rantau yang sukar. Kan? Jadinya macam mana nak buat? Kan? Tapi dalam contoh ni, selalunya dalam soalan ke dia tak susah sangat lah. Yang dah boleh diselesaikan lah. Okay. So macam tu. Tengok contoh. Tak jauh beza pun daripada yang sebelum ni, kan? Dapatkan luas permukaan bagi sata z sama dengan 2 tolak x tolak y yang berada di atas rantau. Rantau apa ni? Pada sukuan pertama. Kan? So kita ada suatu satah. Satah lurus lah. Z sama dengan 2 tolak x tolak y. Contoh 1. Yang ni lah sepatutnya. Dapatkan luas permukaan bagi permukaan. Z sama dengan 4 tolak x kuasa 2. Punca kuasa. Pada rantau OX1 0 ataupun 0 hingga 1, Y sama dengan 0 hingga 4. Ini rantau kita rantau segi 4. So senang je. Okay. Contoh 1. Kita ada Z ataupun Fxy dalam sebutan 4 tolak X kuasa 2 punca kuasa. So, kita nakkan Zx ataupun Fx, mana-mana pun boleh. Kita bezakan lah. So, di sini kita tulis balik. Supaya senang nak kamikan. Nak bezakan. So, setengah 4 tolak X kuasa 2, negatif setengah, negatif 2X. So, kita potong, dapat negatif X bahagi 4 tolak X kuasa 2. Ataupun kita dapat negatif X per Z. Terbitan Z terhadap X dapat dalam sebutan Z. Tapi ini tak penting pun. Kita tak nak punya tu. Kemudian, ZY ataupun FY, kita bezakan, sini pun boleh. Kita dapat yang sama. Kita dapat negatif Y 4 tolak X kuasa 2. Kemudian, kita nak cari luas permukaan. Guna rumus. Kita kena cari ini. Okey. So, kat sini, kita tulis je integran fx square plus fy square plus 1. So, dapat negatif x 4 tolak x kuasa 2 negatif y pi tolak 4, bukan pi, 4 tolak y kuasa 2 tambah 1 integran dia, kita square root kan. Okey. So teruskan. Sini jadi x kuasa 2 per 4 tolak x kuasa 2 tambah y kuasa 2 4 tolak bukan y ni, 4 tolak x kuasa 2 juga. Kan betul tak? Kita check balik. Nak laju sangat ni kan silap pula. Sorry. Saya tersilap kat sini. Sebab sini kita ada x saja. Kalau y kita tak dapat apa-apa, kita dapat kosong kan? Betul tak? Itulah nak cepat kan? Kan? Sebab f kita dalam sebutan x. Tak ada y pun. Yang mana x ni pun adalah independent variable kan? Dia bukan dependent variable. So supaya dapat kosong. So kat sini patutnya kosong je. Tak perlu
sepanjang mana pun kita punya ni. So, 0 kuasa 2 tambah 1. Maksudnya kita dapat X kuasa 2, 4 tolak X kuasa 2 tambah 1. Okey. Lagi senang kan? Sepatutnya lah. Okey. So, kat sini dapat X kuasa 2 tambah 4 tolak X kuasa 2. 4 tolak X kuasa 2. So, kita potong sini, sini. So, kita dapat 4 dekat sini kan. So, kita 2. Sini jadi, sekejap. Saya tengah fikir. Perlu ke? Sekejap saya tengok contoh kat sini. Saya terus keluarkan saya dapat ni kan. Sekejap je saya tengok kat sini. Saya dapat sekejap So dia X kuasa 2 tolak X kuasa 2 4 tolak X kuasa 2. Sekejap Okey. 4 tolak X. Kenapa saya ada 8 kat sini? Betul ke? Ini kuasa 2. Silap. Ada idea ke? Kenapa saya ada 8 kat situ? Oh, sorry, saya dah kamikan. Okey. Silap. Ni maksudnya kat sini saya skip satu step. Sebab nak cepat, bukan nak cepat, mungkin nak jimatkan ruang kot. Okey, so, dan saya assume awak boleh selesaikan. So macam ni cara saya adalah saya buat nanti kat sini kita faktorkan 4. So di sini ataupun kita bahagikan dengan 4. Bukan faktorkan dengan 4. Kita bahagikan atas dan bawah dengan 4, so kita dapat 1. 1. Sini dapat X kuasa 2 per 2. Okey, tak nak buat pun tak apa. Maksudnya kat sini awak stop kat sini pun tak apa. Mana-mana pun nak stop kat sini pun boleh. Kemudian kita nak kamirkan dia. Gunakan formula ni. Oleh itu, luas permukaan kita R Fx kuasa 2 Fy kuasa 2 tambah 1 dA. R kita diberi 0 sampai 1 untuk X, 0 sampai 4 untuk Y. So kita gunakan ke dalam ni kita gunakan Y di dalam. So sini X sama dengan 0 hingga 1, Y 0 hingga 4. Yang ni adalah di sini. dA jadi dy dx. Okey, so ini adalah sebutan X. Jadinya dia adalah pemalar kalau kita kamirkan tak ada Y. So, kita boleh abaikan. Okey, so kamirkan Y, kita dapat Y dy. Betul ke? 0 sampai 4. Sekejap saya check. Betul. X sama 0. 1. So kita dapat 4 tolak 0 dapat 4. So saya letak kat luar. Y. Okey. Macam mana saya dapat 8 ni? Okey, tak apa. Boleh macam ni. So sama dengan ni. Jadi kat sini, ini adalah sebenarnya kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan sin kalau kita nak. Ataupun kita boleh gunakan cos. Ingat balik yang kita dah belajar sebelum ni. Ataupun sebenarnya kalau saya boleh ringkaskan lagi kat sini. X sama 0, 1. Kan? So sini kita ada macam ni kan. 1 bahagi A. Kita boleh buat 1 bahagi A sama 1 per A. So maksudnya kat sini kita dapat 1 bahagi 1 tolak X kuasa 2
sorry, ni dx, sini dx, sini dx. Okay, so caranya kita gantikan dengan, kat sini kita ambil, okay, so kita ambil x per 2 sama dengan sin theta. Maksudnya dx d theta adalah 2 cos theta, ni pengantian yang kita dah belajar sebelum ni. Kan? So kita akan masukkan dekat sini. Kemudian bila x sama dengan kosong, ini bermaksud theta sama dengan berapa? Kita kena tentukan kat sini. Bila x sama dengan 1, theta sama dengan berapa? Dan yang ni nanti kita boleh ringkaskan. Ni saya tak nak tunjuk sebab kita dah belajar sebelum ni. Okey, pengantian. Kemudian yang lain pun sama, dapatkan luas permukaan bagi satah ini di atas rantau x kuasa 2 tambah y kuasa 2 kurang daripada ataupun sama dengan 1. Maksudnya rantau kita adalah rantau bulatan. Rantau kita adalah rantau bulatan pada sekuan pertama sahaja. Kemudian sorry, kenapa dia back? Ini contoh 3, contoh 4, dan ni penggantian program perimeter ni. Ni kita akan, sebenarnya ni just tunjuk contoh macam tu je. Tapi kita akan belajar nanti dalam koordinat sfera dan koordinat silinder. Jadi esok kita akan sambung sikit untuk luas permukaan ni sebelum kita masuk kameran ganda 3 untuk koordinat Cartesian. Jadinya bila kita habis tu untuk koordinat Cartesian, kita akan pergi kepada bila kita habis tu kan, esok sepatutnya kita akan habis yang ni. Jadi minggu depan kita akan masuk silinder, dengan sfera ni kita akan masuk sekaligus minggu depan, iaitu minggu 13, dan minggu terakhir kita akan masuk Jacobian, iaitu untuk pertukaran pemboleh ubah. Okey, so nampak okey? Okey, ada apa-apa soalan ke? Selalu tak ada kan? Tapi kita tengok nanti kuis macam mana kan? Tapi sebenarnya kuis tu pun senang je, saya rasa. Okey? Gurau je. Okey, rasanya tak susah mana lah. Okey, so selamat menjawab kuis sampai esok petang, pukul 5 saya rasa. Okey, kalau tak apa-apa, kalau apa-apa mesej email je saya. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi lah esok. Pukul 3 kan? 3 kot rasanya. Betul ke pukul 3? Rasanya pukul 3. Ya, saya cek sekejap. Betul pukul 3. Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Thank you doktor. Terima kasih doktor. Thank you doktor. Thank you doktor. Thank you doktor.